Okey, persoalan katak di Melaka. Saya mungkin tak perlu bahaskan lebih panjang, masing-masing kata sebahagian cerita kita sedia maklum, kita dah bahaskan dari minggu lepas dan seumpama dia. Okey, persoalan yang pertama ni dah masuk kempen hari yang kedua, dah berbunyi sekarang ni sama di media sosial ataupun mungkin di Melaka, kita pun tak pasti, cuma pendirian Pakatan Harapan terutama dia. Orang mengatakan seolah-olah Pakatan Harapan ni pula tak berprinsip. Sebelum ni sibuk untuk mengatakan nak perlu ada undang-undang anti lompat, kan, perlu ada kekangan, dikekang mereka yang melompat daripada parti dan seumpamanya. Tiba-tiba bila PRN Melaka sekarang ni menerima pula kononnya melompat dan pakatan menerima mereka masuk dalam bersama-sama dalam PRN kali ini. So betul atau tak pandangan mereka tu? Kalau kurang tepat, minta YB jelaskan, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Isu katak ni memang dikecohkan lah. Yang pihak yang yang tonjolkan isu katak ni adalah UMNO. Dan yang kita rasa pelik lah. Kenapa pula dia yang nak kecohkan tentang isu katak. Kerana dia di peringkat nasional dulu, dia bekerjasama dengan katak untuk nak jatuhkan kita. Pada ketika itu dia tak ada pula dia yang sensitif. Namun demikian, memanglah bila dah nak berhadapan dengan pilihan raya, nak bersaing ni, pihak lawan tu akan cuba gunalah apa saja hujah, walaupun hujah itu mungkin akan kena pada batang hidung dia sendiri, so dia tak perasan. Yang penting bagi dia, dia boleh serang kita atas isu kononnya kita bekerjasama dengan katak. Hakikatnya dua calon yang diambil, iaitu Idris Harun dan Nur Azman, dua daripada empat ini telah diterima. Kerana mereka kita kaji dan kita menganggap bukan sebagai katak. Kerana mereka tak keluar daripada UMNO. Mereka telah dipecat. Apabila mereka mengisytiharkan bahawa mereka tidak lagi menyokong Menteri Besar lantikan UMNO pada ketika itu, iaitu Sulaiman, maka tak sempat apa-apa lagi, terus mereka dipecat. Dan bila mereka dipecat, maka mereka bukanlah pihak yang melompat, bukan mereka melompat daripada UMNO masuk parti lain dan sebagainya. Mereka telah dipecat, dan selepas diorang pecat, diorang turun sebagai independen, sebagai bebas, dan menggunakan lambang Pakatan Harapan, sama ada mereka nak masuk PKR ataupun Amanah ataupun DAP ke apa ke, itu terpulang pada dia lah. Tetapi pada dasarnya mereka adalah bebas yang memerlukan satu lambang, dan mereka menggunakan lambang Pakatan Harapan pada asalnya. Tetapi saya ada dengarlah kata-katanya mereka, si Idris Harun telah join Keadilan, dan Nur Azman pula telah join Amanah. Tapi saya tak nampak sendirilah bukti-buktinya. Namun dua lagi kita tak terima. Itu nak tanya tu kan. Tu yang kita, kalau bila kita alang-alang nak terima lompat, terima empat sekali. Tapi pasal kita bezakan dan kita pegang pada prinsip, dan kita bezakan di antara dua ini dengan yang dua yang lain itu. Apa beza? Kerana yang dua yang lain itu asalnya berada bersama dengan PH, iaitu Afendi dengan Nur Hizam, dan mereka telah lompat. Mereka keluar. Si Nur Hizam asalnya daripada DAP, dia telah lompat. Kalau tak silap saya, dia pun menyertai Bersatu. Yang Afendi ni dia memang daripada Bersatu, tapi bila parti dia lompat, maka dia ikut sekali. So bila benda tu telah berlaku, maka kita mengkategorikan mereka sebagai katak kerana telah lompat, walaupun kemudiannya mereka menyatakan kekesalan mereka, dan itulah sebabnya mereka pun tarik sokongan daripada Sulaiman, dan mereka ingin
bersama dengan PH, tetapi bagi kali ini kita merasakan bahawa ianya tidak begitu sesuai, kerana kalau kita terima mereka dalam keadaan yang sedia ada, setelah orang semua tahu bahawa mereka dulu bersama kita, lepas mereka tinggalkan, menyebabkan kita jatuh, lepas tu nak patah balik pula, nampak teruk sikit lah berbanding dengan Idris Harun dengan Nur Azman, yang mana mereka bersama dengan UMNO, tetapi akhirnya bila dia nampak corak pentadbiran negeri yang dilakukan oleh UMNO, khususnya oleh Menteri Besar yang dilantik, maka dia bantah, dan dia telah bantah dan tarik sokongan daripada Sulaiman, tapi dia tak keluar UMNO. Sepatutnya UMNO, apa yang sepatutnya dilakukan oleh Zahid Hamidi ialah panggil mereka ni semua, bincang, bahas dan sebagainya, tapi tidak, dia terus pecat. Dan bila dia terus pecat itu, maka itulah menjadikan Nur Azman dan juga Idris Harun kategori yang lain, yang berbeza dengan Effendi dan juga Nur Hizam. Okey, itu soalan kata. Jadi jelas dekat sini kalau saya difahamkan sekarang ni, rupa-rupanya dua ni dah dipecat. Jadi maksudnya sekarang Pakatan Harapan masih lagi ada prinsipnya lah di situ. Tak hilang lagi prinsip, tidak menerima kata dan masih lagi kekal. Persoalan lompat ni adalah satu benda yang tak bermoral. Itu satu. Okey, cuma saya satu persoalan lagi. Ialah dalam banyak-banyak calon, walaupun mereka melompat dan menyebabkan kerajaan Melaka ketika itu tumbang, dan akhirnya berlakunya pilihan raya kali ini, dan apa yang menyebabkan Pakatan Harapan boleh menerima dua orang ini menjadi calon? Adakah faktor strategi ataupun apa di sebaliknya? Banyak faktor. Bagi kita pun nak beri peluang kepada Idris Harun dan Nur Azman untuk nak buktikan bahawa tindakan mereka disokong oleh rakyat Melaka, kerana mereka mengambil satu pendirian untuk menentang penyelewengan yang dilakukan oleh kerajaan UMNO, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional di negeri Melaka. Benda tu pun dia dah sebut, iaitu soal jual pasir lah, jual tanah lah dan sebagainya, dan bahawa Sulaiman itu sebenarnya adalah hanya boneka kepada si Rauf dan sebagainya. Lalu ini semua politik dalaman diorang lah, dan dia dah tak boleh tahan dengan yang sebegitu, maka dia keluar dan dia kata bahawa sebenarnya tindakan dia memang dapat disokong, ataupun mendapat sokongan daripada rakyat Melaka sekiranya rakyat Melaka mengetahuinya, dan kita beri dia peluang, tapi dalam kerusi-kerusi yang bagi kita nampak dia ada kekuatan, dan mungkin kekuatan pasal macam Idris Harun tu bukan orang baru kan, betul. Dia memang bekas ketua menteri, lalu rakyat Melaka pun kenal dia, walaupun dulu ketua menteri UMNO Barisan Nasional, tapi dia orang pun boleh menilai kenapa dia bertindak sebegitu. Ada advantage kat situ, mungkin ada advantage dari sudut strategi dan sebagainya, kita tak boleh cerita lah kan. Tapi kalau nak tahu, nak kira satu strategi, almarhum Tok Guru Ni Aziz pada satu ketika dulu 2008 pilihan raya, kalau tak silap saya, dia telah menerima Ibrahim Ali sebagai calon PAS. Saya ingat tu ada strategi tu, kerana Ibrahim Ali ada kekuatan dan ada sokongan di kerusi-kerusi yang lain selain daripada yang kerusi yang dia bertanding di Pasir Mas. Lalu bila kita sokong dia di Pasir Mas, penyokong dia sokong kita di semua kerusi-kerusi yang lain. Itu strategi. Itu kebijaksanaan Tok Guru Ni Aziz. Walaupun ramai yang membantah lah pada masa itu, kerana tahu je lah Ibrahim Ali kan. Ini dah lagi lah orang kata raja katak lah lagi. Tapi itulah apa ni yang dilakukan oleh Tok Guru Ni Aziz, kerana dia memahami kekuatan yang ada dan boleh dimanfaatkan. Tapi satu perkara saya nak sebutlah Saiful, bila time pilihan raya ni barulah kita boleh tahu kan media-media mana yang kiranya neutral, dan media-media mana yang agak berat sebelah, cenderung cenderung macam mana-mana dan sebagainya lah. Kerana ada yang saya punya tulisan tu yang menjelaskan tentang kontroversi yang timbul semasa dan implikasi semasa PRN Melaka ni, saya jelaskan apa yang saya sebutkan tadi. Tapi ada pula media dia keluarkan tajuk berita Khalid Samad kita katak berprinsip.
kita boleh terima katak berprinsip. Lebih kurang begitulah. Ada ke web sebut macam tu? Tapi saya tak pernah kata begitu kan. Saya kata dia orang ni bukan katak. Tapi dia orang ada prinsip oleh kerana dia orang ambil pendirian terhadap salah guna kuasa dan penyelewengan yang dilakukan oleh pentadbiran UMNO Barisan Nasional di negeri Melaka. So berprinsip tapi mereka bukan katak. Tapi cara dia tulis tu bahawa saya ni anggap dia orang ni macam katak berprinsip, menjadi bahan gelak ketawa. Sedangkan media tu sebelum ni nampak cenderung pada, nampak macam nampak neutral lah. Kita bukan nak suruh media tu cenderung pada kita. Tapi apa yang kita inginkan ialah biarlah laporkan berita tu biarlah tepat. Biar neutral lah. Kalau saya kata mereka bukan katak, kamu laporkan begitulah. Janganlah kamu kata diorang ni katak berprinsip. Bila dikatakan katak berprinsip, bila dia keluar tu habis orang viral kan. Orang saya jumpa orang gelak. Apa ni kata katak berprinsip, mana ada katak berprinsip lah. Dia katak tu lompat macam mana nak katakan ada berprinsip. Lalu menjadikan saya ni jadi malu. Betul. Terpaksa saya jelaskan saya tak pernah kata begitu. Ini memang dia spin. Dan dia orang ditegur. Memang saya minta lah kan, kita pun kata mungkin awak ni tak baca pun artikel aku kot. Main tembak je, sukakan tajuk yang sensasi ke apa kan. Tegur, tapi dia tukar. Akhirnya dia tukar tajuk. Tajuk tu, tapi tajuk tu yang dia pasang pun juga berniat jahat. Iaitu dia kata saya suruh DAP terimalah dua calon bekas UMNO ni. Kata mana pula saya nak arahkan DAP terima dua calon yang bekas calon UMNO ni. Itu bukan kerja saya. Dan saya punya tulisan saya kata saya hormat pendirian DAP. Itu hak dia. Dan dia nak jelaskan kepada penyokong-penyokong dia. Dia nak jelaskan kepada pengundi-pengundi dia supaya pengundi-pengundi dia tak lari dan sebagainya. Betul. Itu hak dia lah. Kita faham, dan dia pun tak adalah sampai ke tahap dia bantah sehingga tak keluar PH ke apa ke. Dia hanya menyuarakan pendirian dia, nak beritahu pada penyokong dia dan ahli-ahli dia, kami dah bersuara, kami dah cakap. Tapi PH iaitu PKR dengan Amanah tak terima. Majoriti tak terima. Lalu terpaksalah dibenarkan. Itu yang cantik. Konsep tu dah dijelaskan berkenaan tentang katak atau tidak, dan akhirnya pasal kata berprinsip lah seumpamanya tu jelas.